Selamat datang ke channel Juga Chong, dan hari ini kita akan sambung untuk bahagian kedua bab 8 matematik tingkatan 5, di mana kita akan bincangkan langkah ke-3 sampai langkah ke-6 untuk membinakan satu model matematik. Jadi kita akan gunakan contoh yang sama daripada bahagian yang pertama. Jadi dalam video ini kita akan bincang semula contoh itu dan juga kita akan bincang semula dua langkah yang pertama, iaitu kena pasti masalah dan juga macam mana kita buat andaian dan juga kena pasti pemboleh ubah. Selepas tu kita akan sambung daripada langkah yang ketiga sampai langkah yang ke-6. Jadi tanpa melengah masa, mari kita lihat semula contoh itu. Jadi contoh yang saya gunakan untuk video ini juga adalah contoh yang sudah saya bincangkan dalam bahagian pertama, iaitu Alvin tahun ni akan menduduki SPM dan tengah berfikir tentang kejayaan masa depan. Beliau pernah bekerja sambilan dan mendapat tahu sedikit sebanyak mengenai gaji lepasan SPM dan lepasan ijazah untuk jawatan kaki tangan awam seperti polis, askar dan sebagainya. Berikut adalah maklumat senario A dan senario B dengan anggaran gaji. Jadi di sini senario A itu adalah lepasan SPM di mana gaji asasnya bermula daripada 1,400, manakala untuk senario B pula lepasan ijazah dan gaji asasnya adalah bermula daripada 2,100. Dan perhatikan di sini apakah bezanya adalah kenaikan tahunan. Maksudnya setiap tahun tu naik berapa gajinya, iaitu untuk senario A tu hanya naik 95, manakala untuk senario B itu adalah naik 225 setahun. Lepas tu kita akan lihat juga mula bekerja dari usia 18 tahun untuk senario A. Untuk senario B pula adalah mula bekerja daripada usia 25 tahun. Jadi itulah maklumat yang dibekalkan. Jadi Alvin ingin mengetahui pilihan yang lebih baik dengan mendapatkan jangkaan gaji apabila berusia 30 dan 60 tahun. Selesaikan masalah ini melalui pemodelan matematik. Jadi untuk langkah yang pertama tu adalah apa yang Alvin nak kena pasti itu adalah Alvin ingin membuat jangkaan gaji untuk dua senario, iaitu memohon jawatan perkhidmatan awam selepas SPM dan selepas ijazah. Jadi beliau ingin mengetahui anggaran gaji semasa berusia 30 tahun dan 60 tahun. Jadi maklumat ni adalah untuk membantunya membuat pilihan lah. Jadi di sini nombor 2 pula adalah andaian dan juga kena pasti pemboleh ubah. Jadi di sini andaiannya adalah kita kena andaikan kenaikan gaji tahunan untuk dua senario itu tidak berubah. Maksudnya dia akan kekal yang sama lah. Jadi walaupun sebenarnya dia mungkin akan naik pangkat dan kenaikan tahunan tu akan berubah mengikut keadaan semasa lah. Jadi di situlah andaian kita supaya kita tak perlu pertimbangkan terlalu banyak faktor. Lepas tu pemboleh ubah tu adalah kita nampak dia adalah ada dua, iaitu X tu sama dengan bilangan tahun bekerja dan Y tu adalah anggaran gaji. Jadi sebenarnya kita nak tahu anggaran gaji untuknya semasa 30 tahun dan juga 60 tahun. Jadi hari ini kita akan bincangkan langkah yang ketiga, iaitu kita perhatikan mengaplikasikan matematik untuk menyelesaikan masalah. Jadi untuk bahagian ini kita akan cuba untuk kena pasti coraknya, iaitu ada 3 corak atau 3 fungsi. Adakahnya adalah linear, adakahnya adalah kuadratik, atau adakahnya adalah eksponen. Jadi kita hanya perhatikan apakah nombor yang asyik berubah tu. Jadi untuk langkah ketiga ni biasanya kita akan gunakan beberapa kaedah untuk kita mengesan coraknya. Biasanya kita boleh senaraikan beberapa nilai itu dalam bentuk jadual supaya kita dapat perhatikan perubahan nilainya, atau kita juga boleh buat lakaran graf supaya kita dapat lihat bentuk graf tersebut, iaitu kalau yang garis lurus tu maksudnya linear, kalau bentuk U atau N tu adalah kuadratik, kalau yang bentuk seperti J itu adalah eksponen. Jadi di sini saya akan gunakan bentuk jadual lah, atau saya senaraikan beberapa nilai itu untuk kita perhatikan perubahan nilai itu. Jadi di sini kita ada dua senario. Jadi saya akan tulis semula senario A dan senario B. Untuk kita senaraikan beberapa nilai itu, kita mesti kena imbas kembali maklumat yang diberi itu, iaitu untuk senario A itu gaji asasnya adalah 1,400. Maksudnya tahun pertamanya bekerja adalah 1,400 gajinya setiap bulan. Lepas tu kenaikan tahunan, maksudnya selepas tahun kerja gajinya akan naik 95 dan dia mula bekerja sejak 18 tahun. Jadi dia adalah berlainan dengan senario B ya. Jadi untuk senario B pula gaji asasnya adalah gaji permulaan tu 2,100. Kenaikan tahunan setiap tahun tu adalah 225 dan hanya mula bekerja semasa 25 tahun. Jadi kita perlu senaraikan beberapa nilai yang mungkin
untuk senario A dan B supaya kita nampak lihat apakah perubahannya. Jadi untuk senario A itu dia akan mula bekerja usia 18. Dan kita bukan ambil usianya, sebenarnya kita ambil bilangan tahun bekerjanya. Jadi semasa usia 18 tu, bilangan tahun bekerja tu adalah sifar lah sebab dia belum sampai setahun. Jadi kita ambil gaji tu Y sama dengan 1,400. Selepas tahun pertama kerja, maksudnya 19 tahun, sudah setahun bekerja, maka kita ambil gaji tu adalah 1,400 tambah dengan 95. Lepas tu kita ambil tahun kedua, semasa usia 20 tahun, X-nya sama dengan 2 dan kita akan perhatikan kita ambil gaji tu akan tambah lagi dengan 95. Jadi di sini kita sebenarnya ada 295. Jadi kalau saya nak tuliskan dia macam tu. 1,400 tambah dengan 2 darab 95. Dan tahun ketiga tu semasa usia 21 kita perhatikan X tu sudah sama dengan 3, Y sama dengan 1,400 tambah dengan 95 tambah 95 tambah 95. Iaitu sama dengan 1,400 tambah dengan 3 darab 95. Jadi sebenarnya anda juga boleh kirakan nilai akhirnya. Tapi untuk kirakan nilai akhir tu sebenarnya tak nampak sangat berubah. Itulah kenapa saya tulis seperti inilah. Jadi kalau untuk tahun keempat tu 22 tahun, X sama dengan 4. Sebenarnya kita boleh tuliskan Y sama dengan 1,400 tambah dengan 4 darab 95. Jadi kita nampak apa yang berubah tu sebenarnya adalah bilangan tahun bekerja. Yang lain tu sebenarnya adalah kekal lah. Adakah anda nampak bentuk persamaan ini? Jadi bentuk persamaan ni sebenarnya adalah Y sama dengan MX tambah C. Cumanya di sini dia ada terbalik sikit lah. Iaitu C-nya adalah sebenarnya adalah 1,400 iaitu gaji asas permulaan tu. Jadi ini sebenarnya adalah bentuk linear lah. Jadi kita boleh uji untuk senario B juga. Jadi semasa usia 25, kita ambil X tu adalah sama dengan sifar. Y kita tu adalah sama dengan 2,100. Selepas usia 26, tahun bekerja tu 1. Lepas tu Y sama dengan 2,100 tambah dengan 225. Lepas tu 27. X sama dengan 2. Y sama dengan 2,100 tambah 225 tambah lagi 225. Jadi sama dengan 2,100 tambah dengan 2 darab 225. Jadi keadaannya pun sama juga, dia adalah bentuk linear. Jadi di sini kita sudah nampak dia adalah dalam bentuk fungsi linear. Maka kita hanya tuliskan satu ayat. Masalah ini boleh diselesaikan dengan pemodelan matematik yang melibatkan fungsi linear. Jadi di sini kita sebenarnya boleh gunakan fungsi linear lah. Jadi perubahan tu adalah apa? Perubahan tu adalah kita punya gaji itu adalah berubah secara langsung dengan bilangan tahun bekerja. Jadi kita boleh tuliskan jumlah gaji berubah secara langsung dengan bilangan tahun bekerja. Jadi untuk langkah ketiga ni sebenarnya kita hanya perlu senaraikan beberapa nilai untuk kita kesan corak susunan tu. Jadi susunan tu hanya ada 3, iaitu sama ada yang adalah linear, kuadratik atau eksponen. Jadi perhatikan di sini kita memang adalah dapat gunakan format umum Y sama dengan MX tambah C. Jadi untuk peringkat ni kita tak perlu tuliskan kita punya rumus lagi, hanya kita cuma perlu kesan corak susunannya sahaja. Jadi kalau anda kurang pasti, anda juga boleh plotkan ke dalam graf untuk perhatikan corak atau bentuk graf tersebut. Jadi kalau anda plotkan nilai-nilai di sini, memangnya akan bentukkan satu graf garis lurus lah, iaitu linear. Jadi kita masuk langkah keempat, iaitu menentusakan dan mentafsirkan penyelesaian dalam konteks masalah berkenaan. Selepas kita sudah tahu ni adalah dalam bentuk fungsi linear, kita hanya perlu tuliskan kita punya rumus umum tu semasa langkah keempat, iaitu menentusakan dan mentafsir penyelesaian dalam konteks masalah berkenaan. Di Y sama dengan MX tambah C, kita hanya perlu senaraikan apakah nilai
apakah nilai yang diwakili oleh setiap pemboleh ubah di sini. Jadi kita tahu Y ni adalah kita punya anggaran gaji tu. Lepas tu kita punya M tu sebenarnya adalah kenaikan tahunan. Lepas tu kita punya X tu adalah bilangan tahun bekerja. Dan untuk C pula adalah kita punya gaji asas atau gaji permulaan tu. Jadi kita sudah tahu coraknya. Lepas tu kita hanya kena pasti apakah pemboleh ubah yang diwakili oleh setiap nilai itulah. Jadi selepas ni kita boleh binakan model untuk senario A dan senario B. Lepas tu kita akan ganti masuk nilai X tu untuk buat kiraan gaji semasa usia 30 dan juga 60. Jadi untuk senario A, pertama sekali kita akan ganti masuk kita punya nilai pemboleh ubah tu. Jadi kita punya Y akan sama dengan M tu adalah kenaikan tahunan iaitu 95 dan X tu kita biarkan dalam X sahaja sebab kita akan ganti masuk nilai X tu nanti semasa kita kirakan gaji untuk usia 30 dan 60 tu. Dan kita punya gaji asas tu adalah 1,400 untuk senario A. Jadi untuk senario B pula kita masukkan kita punya nilai seperti senario A. Jadi Y sama dengan M. M tu kenaikan tahunan iaitu 225. X tambah dengan gaji asas tu 2,100. Jadi seperti itu. Jadi selepas tu kita hanya ganti masuk kita punya nilai X tu. Jadi apakah dua nilai yang kita nak kira tu adalah semasa usia 30. Jadi anda perlu tahu usia 30 tahun tu bukan bermaksud bilangan X tu adalah 30 sebab bilangan tahun bekerja tu adalah berlainan. Jadi untuk senario A tu, X tu adalah sama dengan 30 tolak dengan usia mula bekerja iaitu 18. Jadi semasa usia 30 tu untuk senario A tu dia sudah bekerja selama 12 tahun. Jadi kita perlu ganti masuk 12 tu. Jadi kita punya Y sama dengan 95 darab dengan 12 tambah dengan 1,400. Jadi kita boleh gunakan kalkulator untuk bantu kita carikan jawapan. Jadi kita akan dapat ni adalah 2,540. Jadi di sini untuk senario B pula adalah X sama dengan 30 tolak dengan 25. Sebab untuk senario B tu dia hanya mula bekerja apabila usia 25. Jadi kita akan dapat ni adalah 5. Jadi kita punya Y tu adalah sama dengan 225 darab dengan 5 tambah dengan 2,100. Jadi kita boleh gunakan kalkulator untuk bantu. Jadi di sini kita akan dapat ni 3,225. Jadi memang ada bezanya lah untuk senario A dan senario B untuk gajinya. Lepas tu kita juga perlu kirakan semasa usia 60. Jadi kita perlu kirakan dua nilai ni. Jadi sekali lagi kita perlu kirakan nilai X tu dahulu. Jadi untuk X tu dia perlu tolakkan dengan usia mula bekerja tu iaitu 18. Jadi kita tolakkan kita akan dapat ni 42 dan kita akan nanti masuk ke dalam kita punya model 95 darab dengan 42 tambah dengan 1,400 sama dengan jadi kita akan terapkan dan kita akan dapat ni adalah 5,390. Dan untuk senario B pula sama juga X sama dengan 60 tolak dengan 25 sebab dia hanya mula bekerja semasa 25 dan nilainya adalah 35. Maksudnya dia sudah bekerja selama 35 tahun lah. Jadi kita punya gaji tu Y sama dengan 225 darab dengan 35 tambah dengan 2,100. Jadi di sini kita darabkan. Jadi gajinya adalah 9,975. Jadi perbezaan tu memang sangat ketara lah apabila masanya sudah panjang. Jadi untuk dua senario di sini kalau anda akan pilih mana satu? Saya memangnya akan pilih senario B kan sebab gaji itu adalah 2 kali ganda. Jadi itulah nilai yang kita nak dapat daripada model kita. Selepas tu kita akan lihat langkah yang kelima iaitu memunikan model matematik di sini. Jadi macam mana kita tambah baik model ini? Jadi anda boleh cadangkanlah cara untuk menambah baik seperti mendapatkan lebih maklumat untuk jangka masa kenaikan pangkat. Kenapa? Sebab yang akan mempengaruhi
kenaikan gaji tahunan supaya kita dapat membina model yang menghasilkan jangkaan gaji yang lebih tepat. Sebab kenapa? Sebab kita tujuan utama tu sebenarnya adalah untuk membantunya membuat jangkaan gaji. Jadi kenapa saya tuliskan jawapan seperti ini adalah supaya kita dapat membuat jangkaan gaji yang lebih tepat lah. Sebab untuk jawatan kaki kanan awam tu memang dia biasanya ada satu rangka yang khas. Contohnya untuk cikgu tu dia akan naik pangkat selepas 8 tahun. Iaitu dia mengikut model 8863 lah kalau anda belum tahu. Jadi maksudnya 8 tahun dia akan naik satu pangkat, 8 tahun lagi akan satu lagi pangkat, lepas tu 6 tahun, lepas tu adalah 3 tahun. Jadi itulah rangka untuk kenaikan pangkat cikgu. Dan untuk kaki tangan awam tu memang dia biasanya adalah tetaplah mengikut perancangan kerajaan tu. Jadi sebenarnya dia boleh dapatkan lebih maklumat tu supaya kita dapat membinakan satu model yang boleh menghasilkan jawapan yang lebih tepat. Jadi akhir sekali adalah melaporkan dapatan. Jadi melaporkan dapatan tu sebenarnya adalah kita perlu sediakan laporan penuh dibuat berdasarkan struktur rangka kerja pemodelan di atas. Iaitu kita hanya setakat bincang sekaligus apa yang kita sudah buat daripada langkah pertama sampai langkah yang kelima. Jadi begitu saja untuk video kali ini, iaitu kita bincangkan daripada langkah yang ketiga sampai kelima. Jadi keutamaan semasa kita binakan model tu sebenarnya adalah pada langkah yang ketiga dan juga keempat. Jadi untuk ketiga tu anda mesti kena lihat daripada data tu kesan corak susunan tu. Dan ingat kembali kita sebenarnya ada 3 corak yang utama lah atau fungsi yang utama iaitu linear, kuadratik dan eksponen. Jadi untuk contoh video ini saya hanya sediakan linear sahaja. Jadi saya harap anda mesti kena kaji contoh yang dibekalkan dalam buku teks supaya anda lebih memahami macam mana kita kesan sama ada dia adalah corak atau fungsi kuadratik atau eksponen tu. Sebenarnya anda hanya perlu perhatikan apakah perubahan nombor tu. Jadi adakah perubahan nombor tu melibatkan kuasa 2? Kalau kuasa 2 tu adalah kuadratik. Kalau perubahan nombor tu adalah pada bahagian kuasa, iaitu dia akan menjadi eksponen lah. Dan untuk yang langkah keempat tu, kita akan gunakan model yang kita hasilkan tadi untuk buat kiraan, iaitu nilai yang dikehendaki oleh soalan tu. Dan langkah yang kelima tu, kita perlu fikirkan apakah idea untuk menambah baik model yang kita binakan. Dan akhir sekali itu, iaitu langkah keenam tu, sebenarnya kita hanya perlu laporkan apa yang kita buat tadilah. Jadi saya harap video ini dapat membantu semua untuk memahami sedikit sebanyak mengenai pemodelan matematik ini, iaitu sebenarnya kita nak binakan satu persamaan untuk membantu kita buat kiraan. Jadi begitu saja untuk video kali ini. Kalau rasa video Cikgu Chong ni membantu, jangan lupa untuk tekan like dan subscribe channel Cikgu Chong. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.